Bayangkan kita berada di dalam suasana yang tidak mempunyai kehidupan ataupun pemikiran falsafah. Apakah yang akan berlaku sekiranya tiada elemen tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Hamizan bin Ramli dan nombor metik saya adalah 215583. Hari ini saya ingin membentangkan peta minda saya, iaitu dua peta minda. Yang pertama adalah topik pertama, iaitu pendekatan falsafah, di mana kita diterangkan atau didedahkan dengan pendahuluan kepada falsafah, dan topik kedua ialah kehidupan dan falsafah dan kehidupan, di mana falsafah itu sendiri mempunyai banyak cabangan sehingga kan setiap perkara yang baharu mempunyai falsafah yang baharu. Mari kita pergi secara lebih detail. So, yang pertama, falsafah negara. Falsafah negara ini membincangkan tentang perkara dasar mengenai negara, iaitu dasar mengenai negara itu sendiri merupakan, dan kita berdapat daripada rukun negara. Rukun negara itu ada berapa? Ada 5, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Di mana rukun negara ini mempunyai ideologi kebangsaan, iaitu sebagai panduan dan pegangan kepada rakyat ke arah membentuk masyarakat sejahtera dan aman. Dan selain itu juga sebagai pegangan hidup oleh setiap rakyat dalam membina keharmonian tanpa mengira etnik. Rukun negara ini juga dicipta semenjak perbalahan atau perusuhan 13 Mei, di mana Mageran, iaitu Majlis Gerakan Negara, mencipta rukun negara tersebut demi menjaga kesejahteraan negara kita. Maka di sini kita boleh timbulkan satu persoalan falsafah, di mana soal kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, bagaimanakah falsafah negara itu sendiri boleh dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Dan seterusnya, saya ingin menceritakan tentang falsafah pendidikan kebangsaan, FPK, iaitu berterusan, menyeluruh dan bersepadu. Di sini saya ingin menekankan bahawa falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri menekankan 4 elemen, iaitu pertama jasmani, kedua emosi, ketiga rohani dan keempat adalah intelek. Dan setiap elemen-elemen tersebut mempunyai konten ataupun isi-isi yang perlu ditekankan dan perlu diterapkan dalam diri setiap orang pelajar. Dan falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri mempunyai petikan yang sangat panjang. Jadi saya tidak boleh tunjuk di sini sebab ini adalah peta minda yang secara ringkas sahaja. Jadi di sini saya ingin menekankan bahawa hikmah adanya falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri, iaitu yang pertama, usaha yang berterusan, iaitu pembelajaran sepanjang hayat, menyeluruh dan bersepadu. Dan hikmah, sebelum saya terlupa, hikmah itu sendiri merupakan hasil ataupun impak daripada petikan falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri, dan ini diterangkan secara rumusan. Okey, dan yang kedua, menyeluruh dan bersepadu. Ketiga, insan yang seimbang dan harmonis. Yang keempat, mencapai kesejahteraan diri. Dan yang kelima, sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. Maka falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri ditekankan kepada pelajar ataupun mahasiswa itu sendiri supaya bersikap harmoni, sejahtera, rasional dan mempunyai perwatakan yang baik. Dan seterusnya, kita sentuh kepada falsafah sejahtera. Falsafah sejahtera ini adalah kunci untuk mengawal dan menjaga diri serta menjadi seseorang itu menjadi seorang insan yang lebih sejahtera. Dan di sini saya ingin menekankan bahawa 10 ramuan kesejahteraan itu sendiri, iaitu jerika BS, which is di mana jerika adalah jasmani, emosi, rohani, intelek, dan ke is
kognitif dan etika, which is ia adalah mikrokosmik, dan BS adalah budaya, ekologi, kognitif, budaya, ekologi, ekonomi dan sosial, iaitu ia adalah mikrokosmik, iaitu dalam skala yang lebih besar. Mikro adalah skala yang kecil. Okey, di sini kita tahu bahawa pendekatan falsafah itu sendiri membawa kepada kemaslahatan kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi, tanpa berlengahkan masa, saya ingin menerangkan topik yang kedua, iaitu falsafah dan kehidupan, di mana topik ini ia menerangkan pelbagai falsafah dan jenis falsafah yang kita perlu tahu sedikit. Walaupun ia diterangkan secara ringkas dalam silibus kita. Jadi, saya sentuhkan kepada perbezaan kegiatan ilmu itu sendiri. Perbezaan kegiatan ilmu itu sendiri bergantung kepada tamadun itu sendiri. Iaitu saya sentuh yang pertama, iaitu falsafah Yunani, which is dia lebih kepada kehidupan dan kebahagiaan. Falsafah ini bersifat tersusun dan sistematik, dan ia adalah falsafah yang pertama dalam abad manusia, dalam zaman manusia. Okey, yang kedua, bila kita cerita tentang Yunani, iaitu dia menekankan bahawa kehidupan dan kebahagiaan seseorang atau sesebuah masyarakat, maka kita boleh mengaitkan tokoh-tokoh Yunani yang berkata tentang falsafah tersebut. Yang pertama, Plato mengaitkan kebahagiaan dan keadilan itu sendiri, iaitu kebahagiaan itu datang daripada keadilan sesebuah masyarakat. Yang kedua, Aristoteles menganggap kebahagiaan itu datang daripada tingkah laku yang baik. Dan yang ketiga, golongan Epikureanisme dan Zionisme menganggap bahawa kebahagiaan itu datang daripada keseronokan. Okey, dan seterusnya saya ingin menerangkan bahawa falsafah barat moden. Dan falsafah barat moden ini, seperti kita tahu, dia lebih kepada kegiatan penyelesaian masalah, iaitu mereka cuba untuk menyelesaikan masalah menggunakan falsafah, iaitu menggunakan hujah-hujah yang rasional, yang lebih logik, dan dia melibatkan logik simbolik yang bersifat matematikal dan logikal. Yang ini kita akan disentuh dalam tajuk yang seterusnya. Okey, dan dia selaras dengan ilmu, iaitu justifikasi, dan justifikasi setiap ilmu tersebut mempunyai rasional dan konseptual yang tersendiri. Baik, dan seterusnya kita terus kepada falsafah Islam. Falsafah Islam ni dia merupakan gerakan penterjemahan karya ilmu Yunani dalam peradaban Islam, which is mereka mengasimilasikan peradaban Islam itu sendiri dengan menterjemahkan karya ilmu Yunani yang di atas ni. Karya ilmu Yunani ni banyak sebenarnya. Kalau kita baca ataupun kita kaji dengan lebih mendalam. Dan falsafah Islam ni menggerakkan ataupun menterjemahkan karya tersebut dalam peradaban Islam itu sendiri. Sebagai contoh, Al-Kindi, dia menganggap ahli falsafah Islam ni adalah paling awal kuasai ilmu Yunani. Seperti apa? Seperti maths, optik dan astronomi. Maths ni datang daripada siapa? Maths ni datang daripada Al-Khwarizmi. Macam tu. Jadi, ahli falsafah Islam ni, Al-Kindi ni, dia menganggaplah bahawa yang paling awal kuasai ilmu Yunani ni adalah falsafah Islam itu sendiri. Dan yang kedua, bangkit kesedaran ilmu baru di Eropah membentuk peradaban Eropah moden. Dan di sini juga saya ingin menyentuh bahawa tokoh-tokoh falsafah Islam yang sangat berpengaruh di dunia Islam dan dunia barat selepas dari Al-Kindi, termasuklah Ibnu Sina, Al-Ghazali dan Ibnu Rushd, di mana mereka mempunyai kepakaran yang tersendiri. Seperti Ibnu Sina, beliau amat pakar dalam bidang perubatan.
dan bidang mekanikal. Macam tu. Dan seterusnya, saya ingin menerangkan bahawa falsafah Timur. Falsafah Timur ni terbahagi kepada 3, iaitu falsafah India, falsafah Buddhisme dan falsafah Cina. Falsafah India ni dia menerangkan kefahaman mereka adalah manusia dan alam adalah sebahagian daripada jemaah Tuhan. Dan yang kedua, falsafah Buddhisme ialah dunia kehidupan adalah manifestasi kesengsaraan dan penderitaan. Iaitu mereka hidup di dunia ini adalah sekadar permainan. Permainan apa? Permainan kesengsaraan dan penderitaan. Macam tu. Dan yang terakhir adalah falsafah Cina, di mana mereka mengadakan ataupun mengamalkan ataupun menekankan hubungan harmoni antara alam dan manusia itu sendiri. Dan mereka ni menumpu kepada soal pembaikan akhlak. Dan macam spesifikasinya falsafah Cina ni dalam golongan Konfusianisme dan Taoisme yang mewakili pemikiran tradisi dan adat masyarakat Cina itu sendiri. Okey, baik. Seterusnya, saya ingin menerangkan bahawa falsafah ini dibahagikan kepada 2. Yang pertama adalah falsafah teorikal dan yang kedua adalah falsafah praktikal. First, saya akan cerita tentang falsafah teorikal. Falsafah teoretikal merujuk kepada satu usaha intelektual yang agak mendalam untuk menjawab persoalan-persoalan dasar, iaitu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan metafizik, epistemologi, logik, dan ianya bertujuan untuk memuaskan intellectual curiosity ataupun keinginan untuk mengetahui sesuatu itu secara dasar ataupun secara mendalam. Yang ini kita akan belajar dalam topik yang seterusnya, iaitu metafizik, epistemologi dan logik. Dia ada pecahan bab. Dan seterusnya adalah falsafah praktikal. Falsafah praktikal ni adalah hasil pembincangan falsafah yang boleh digunakan dalam disiplin yang tertentu, iaitu falsafah politik, falsafah ekonomi dan falsafah sosial. Dan di sini saya ingin menekankan 2 falsafah yang menggambarkan falsafah praktikal, iaitu falsafah politik dan falsafah ekonomi. Falsafah politik ni, falsafah politik dia akan memikirkan dan menjawab persoalan politik, iaitu seperti apakah itu kerajaan, apakah bentuk kerajaan yang baik, macam bagaimanakah untuk mentadbir negara dengan sebaiknya, ataupun pemikiran seperti demokrasi, liberal demokrasi, Maximus, komunisme, diktator dan sebagainya. Dan di sini ahli falsafah Plato dalam penulisan bukunya, iaitu The Republic, membincangkan mengenai satu masyarakat yang ideal, yang ideal dengan prinsip-prinsip politik yang ideal yang mungkin boleh dipraktikkan oleh sesuatu pemerintah. Seperti yang saya katakan, iaitu punca wujudnya pemikiran falsafah yang berbeza, yang ada 4 di situ, yang di sini. Dan yang seterusnya saya ingin menerangkan tentang falsafah ekonomi, iaitu falsafah ini membincangkan perkara dan persoalan mengenai ekonomi, seperti keadilan, iaitu bagaimanakah keadilan diterapkan dalam ekonomi, dan bagaimanakah ataupun macam mana atau bagaimanakah kita maksudkan keadilan, iaitu bagaimana kita maksudkan keadilan ekonomi, iaitu economic justice. Dan economic justice ni sebenarnya dia pakai supaya dasar ekonomi itu akan lebih adil dalam pembahagian sumber ekonomi, supaya falsafah ekonomi ni kita tahu lebih menekankan kepada kejujuran dan keadilan, supaya tidak berlakunya sebarang khianat dan sebagainya. Okey, dan seterusnya yang terakhir, saya ingin menekankan bahawa falsafah baru ni dia terbit
disebabkan perkembangan terkini seperti falsafah alam sekitar dan falsafah teknologi. Jadi saya akan menerangkan falsafah alam sekitar terlebih dahulu. Falsafah alam sekitar ni kenapa diwujud? First, disebabkan munculnya masalah-masalah alam sekitar yang telah melanda manusia atau zaman yang terdahulu. Dan yang kedua, ia mencetuskan satu krisis yang disebut sebagai ecological crisis ataupun krisis ekologi. Macam tu. Dan apabila falsafah alam sekitar ni wujud, dia akan timbullah satu pemikiran baru ataupun berbagai-bagai tanda tanya, iaitu yang pertama, apakah sebenarnya hubungan antara manusia dengan alam? Yang kedua, apakah makna alam ini bagi kehidupan manusia? Dan yang ketiga, adakah alam ini hanya untuk manusia gunakan bagi kepentingan ekonominya ataupun hanya untuk beri keselesaan? Jadi falsafah alam sekitar ini lebih kepada alam sekitar untuk merasionalkan kita sebagai seorang manusia berfikir ataupun mewujudkan hubungan alam dengan manusia dan menjaga etika alam sekitar yang berbeza, yang baharu. Okey. Sebab itulah adanya Sustainable Development Goal yang menekankan beberapa elemen ataupun inisiatif terhadap alam sekitar itu sendiri. Itu adalah datangnya daripada falsafah alam sekitar. Dasarnya adalah falsafah alam sekitar. Okey, baik. Seterusnya adalah falsafah teknologi, iaitu yang terakhir, iaitu dia muncul dalam teknologi yang semakin pesat, iaitu abad yang ke-21 lah, sekarang ni lah, dan disebabkan oleh revolusi industri baru. Sekarang ni adalah revolusi industri perindustrian 4.0. Jadi ini berikut adalah contoh-contoh, iaitu teknologi pembuatan kereta, iaitu teknologi automotif, kapal terbang, telefon, televisyen, internet dan sebagainya. Dan sebenarnya falsafah teknologi ni telah memberi impak besar kepada manusia, iaitu pemikiran falsafah teknologi tentang, contohnya, apakah yang dimaksudkan dengan teknologi itu sendiri, ataupun apakah hubungan teknologi dengan manusia, ataupun apakah sifat teknologi itu sendiri. Selain itu, kita boleh timbul juga pemikiran tentang adakah teknologi itu dianggap sebagai extension of the human itself. Maksudnya sambungan ataupun cantuman kepada diri manusia itu sendiri. Ataupun kita boleh berfikir ataupun timbul persoalan, adakah teknologi berasaskan artificial intelligence ataupun AI sekarang kita tahu boleh menghasilkan robot-robot yang mungkin mengambil kehidupan manusia pada satu hari nanti. Itu patut kita akan fikirkan pada masa kini. Dan muncullah berbagai-bagai persoalan yang maybe kita sendiri akan tiba-tiba timbulnya persoalan itu sendiri. Itu adalah falsafah teknologi. Jadi di sini sahaja kesimpulan, di sini sahaja saya punya explanation. So saya nak rumus kat sini. Yang pertama, topik pertama, kita ada falsafah negara, falsafah pendidikan kebangsaan FPK, dan yang terakhir adalah falsafah sejahtera. Dan yang topik kedua ni saya pecah kepada banyak perkara, iaitu perbezaan kegiatan ilmu. Dan kegiatan ilmu tu ia ditekankan 4 falsafah, iaitu falsafah Yunani, falsafah Barat moden, falsafah Islam dan falsafah Timur. Falsafah Timur tu bahagi lagi daripada 3, falsafah India, falsafah Buddhisme dan falsafah Cina. Dan jenis falsafah itu sendiri mempunyai 2, iaitu falsafah teoretikal, falsafah praktikal. Dan falsafah praktikal itu mempunyai banyak cantuman. Salah satu yang saya terangkan adalah falsafah politik dan falsafah ekonomi. Dan terakhir sekali adalah falsafah baru. Falsafah baru ni adalah diwujudkan disebabkan perkembangan terkini. Jadi salah 2 contoh ataupun contoh-contoh falsafah baru adalah falsafah alam sekitar dan falsafah teknologi. Jadi itu sahaja perbincangan ataupun perkongsian saya terhadap berteminda saya dan tajuk yang saya belajar pada minggu ini dan minggu lepas. Dan itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tanpa falsafah, siapalah kita?